Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini utama TVS edisi 21 Januari. Bersama saya Luqman Muhammad, kita ikuti antara paparan utama malam ini. Jalan raya menghubungkan Hulu Simunjan dengan Gedong melalui Jalan Gedong Simalatong akan mula dibina dalam tempoh 3 bulan lagi. Kerajaan Persekutuan akan berusaha memuktamadkan formula peruntukan khas kepada Kerajaan Sarawak menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Singapura menyatakan minatnya untuk membeli bekalan kuasa elektrik dari Sarawak dan perkara tersebut dicadangkan untuk dilaksanakan melalui kabel dasar laut. Sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023 dengan zodiak Arnab, jangan ketinggalan untuk menyaksikan laporan khas Arnab haiwan comel dan mudah dipelihara. Jalan raya menghubungkan Hulu Simunjan dengan Gedong melalui Jalan Gedong Simalatong akan mula dibina dalam tempoh 3 bulan lagi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, pembinaan jalan raya tersebut dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun untuk disiapkan. Satu perkara yang penting nak saya sebutkan di sini juga, Hulu Simunjan akan dihubung dengan Gedong melalui Jalan Gedong Simalatong. Ini akan mula dalam tahun ini juga, iaitu dalam masa 3 bulan ini akan mula, dan juga mengambil masa 36 bulan bermakna 3 tahun akan siap. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke tapak projek di Jalan Lubuk Teranggas ke Kampung Gedong dan tapak projek mini Itmes Gedong pada Sabtu. Tambahnya, satu jalan raya berkembar yang baru menghubungkan Serian dengan Gedong membabitkan jarak 19 km juga akan dibina. Ia akan diikuti dengan pembinaan jalan raya 4 lorong sepanjang 74 km yang menghubungkan Gedong, Samarahan dan Serian. Yang pertamanya kita akan membina selain pada commercial area, jalan yang menghubungi Serian dengan Gedong. Jalan baru sepanjang berapa kilometer tadi? 19 kilometer dan dual carriageway, dan juga daripada Gedong ke Samarahan 74 km. Dan ini akan menghubungkan Gedong ke Samarahan dan juga Serian. Dan jalannya adalah 4 lane carriageway, juga laluan untuk ART. Bermakna line ART ke Serian akan menghubungi Gedong hingga ke Samarahan terus ke Rembus, di mana kita ada depo ART. Projek pembangunan tersebut jelasnya dijangka akan dibangunkan dalam masa 48 bulan iaitu lebih kurang 4 tahun dan dijangka siap dalam tempoh sama. Sarawak bakal menjadi salah satu negeri pengeluar beras terbesar negara selepas dan seterusnya menjamin pendapatan lebih lumayan buat golongan petani. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, misi tersebut hanya mampu dicapai jika semua petani guna pakai teknologi terkini yang telah diperkenalkan kerajaan dan dikenali sebagai smart farming. Jadi kita punya kebun padi ni adalah become smart farming, menggunakan teknologi. Ini focus on paddy because we want to increase our paddy as a security crop. Dan saya nampak bahawa di Malaysia ini, di seluruh Malaysia selain daripada Kedah, kebanyakannya Kedah, tempat lain ada kurang sikit, kita boleh menjadi pengeluar beras yang agak besar di negara Malaysia. Tetapi kita hendaklah menggunakan teknologi baru, tidak menggunakan cara lama.
Bagaimanapun jelasnya, beliau masih menghormati cara konvensional membabitkan kepercayaan kepada semangat padi, namun pada masa sama, beliau mahu masyarakat agar tidak bergantung sepenuhnya pada kaedah tersebut semata-mata. Katanya pendapatan petani perlu ditingkatkan menerusi penambahan pada setiap hasil tuaian menggunakan teknologi baharu. Kalau dia 3 kali ganda, you just imagine 2,000 multiplied 3 is 6,000. The income of our farmers will be about 6,000. In theory lah, in theory. But what I'm going to do is with the expert, we want to really do field research at the same time to get the right data and the outcome. Ke arah usaha itu katanya, kampus Universiti Pertanian Malaysia telah diarahkan untuk menggandakan pengeluaran padi iaitu mencapai 3 hasil tuaian dalam tempoh 18 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa kagum terhadap perkembangan pembangunan yang rancak berlangsung di Sarawak ketika ini. Perkara tersebut disuarakannya kepada Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas semasa lawatan kerjanya selama 2 hari ke Sarawak. Menurut Uga, antara yang dikagumi Anwar adalah projek pembangunan jalan raya seperti jaringan jalan persisir pantai dan lebuh raya Pan Borneo yang telah mencapai kemajuan melebihi 70%. But that's part of the program. Perdana Menteri melihat kita digital economy program. Dia kata the best in Malaysia. That includes implementation from INMAS. We've done a lot to develop all sorts of apps that can help our community. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Lunar New Year's Eve Celebration di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Majlis tersebut adalah bagi meraihkan pelajar berbangsa Cina yang tidak dapat pulang ke kampung halaman bagi menyambut perayaan Tahun Baharu Cina. Kerajaan akan berusaha memuktamadkan formula peruntukan khas kepada Kerajaan Sarawak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata peruntukan yang termaktub di dalam MA63 itu perlu dikaji setiap 5 tahun selepas ini kerana jumlah yang ditetapkan sebelumnya tidak dikemas kini mengikut keperluan semasa. Menurutnya, pandangan semua pihak akan diambil kira dalam menentukan formula itu termasuk pandangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Premier mengatakan bahawa formulanya ialah kalau negara kita dalam ekonominya baik, kedudukan kewangan baik, maka ianya lebihlah. Kalau Premier mengatakan bahawa kalau senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Jadi itu prinsip yang kita Sarawak perjuangkan. Tapi formula ini belum dapat dimuktamadkan, tapi secara prinsip dah ada mekanisme lah untuk kita come up with the formula, tapi ini masih di peringkat perincian dan kita akan cuba muktamadkan nanti. Fadilah berkata sebelum ini Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyatakan bahawa formula itu berdasarkan keadaan ekonomi dan kewangan semasa negara. Selain itu, Fadilah berkata walaupun formulanya belum dimuktamadkan, namun kerajaan secara prinsipnya telah bersetuju untuk menyalurkan peruntukan sebanyak RM300 juta untuk Sarawak dan RM260 juta untuk Sabah setiap tahun. Sarawak bersedia untuk berkongsi pandangan sekiranya diminta untuk bekerjasama dalam penubuhan Suruhanjaya Kanak-Kanak yang diutarkan kerajaan sebelum ini. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK berkata penubuhan Suruhanjaya itu adalah selaras dengan aspirasi kementerian tersebut dalam memastikan kebajikan kanak-kanak terus terjamin. Kami di Sarawak memang akan menyokong penubuhan tersebut dan penubuhan Suruhanjaya kanak-kanak. Apa saja yang boleh membantu menjurus kepada memastikan bahawa hak kanak-kanak itu akan dapat dinikmati oleh kanak-kanak
seperti pendidikan, kesihatan, kemudian kebajikan mereka terjaga dan juga dari segi perlindungan. Dan tentu sekali kami akan sokong sebab di bawah kementerian kami inilah sebenarnya aspirasi kita. Sekiranya kami diminta untuk bersama dari dalam aspek iaitu penubuhannya, tentu sekali kami dengan berbesar hatilah akan menerima jemputan tersebut. Menurut Fatimah, KPWK memiliki input yang relevan dan boleh digunapakai untuk dikongsikan dalam penubuhan Suruhanjaya kanak-kanak, khususnya dalam konteks keadaan di Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Tahun Baru Cina, anjuran Majlis Pembangunan Sosial di Pusat Sokongan Sosial Komuniti Kuching. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said memaklumkan kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya kanak-kanak bagi memelihara mereka daripada eksploitasi, jenayah seksual, penganiayaan dan pencabulan hak asasi. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut menyatakan bahawa kementeriannya akan terus menitik beratkan nilai belas kasihan terhadap golongan kurang bernasib baik dan memerlukan, terutamanya pada musim perayaan. Setiap warga kementerian dapat ada nilai compassionate terhadap kumpulan yang disadvantaged and the needy. Dan biarlah kita berkorban masa, berkorban tenaga, asalkan kumpulan yang rentan itu dapat kita santuni dan kita boleh beri kebahagiaan dan kesejahteraan kepada mereka. Tambahnya, Badan Bukan Kerajaan NGO juga disaran agar melakukan aktiviti sama untuk menyantuni kumpulan rentan. Singapura menyatakan minatnya untuk membeli bekalan kuasa elektrik dari Sarawak dan perkara tersebut dicadangkan untuk dilaksanakan melalui kabel dasar laut. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, perkara tersebut dinyatakan sendiri oleh Singapore Energy Market Authority EMA kepadanya pada Jumaat. Whereby Singapore is interested to buy some of our power, our electrical power from Sarawak, hydropower, to Singapore through the undersea cable, which will connect Kuching to Singapore. The landing, what do you call it? The interconnector, will be between Kuching and Singapore. And this is a very good collaboration between Singapore and Sarawak. Whereby Sarawak, as you know, is rich with resources, especially green energy, and our electricity is green because it is from hydroelectricity. Tambah beliau, setakat ini pihaknya dan EMA sedang dalam perbincangan selain melakukan persiapan awal untuk menjalankan projek tersebut. And we are now in the process of negotiation and also early preparation. And the first step is to do a survey of the undersea cable project for the next couple of months, probably almost 10 months. Yeah. Then only we will be able to proceed further. Beliau berkata demikian dalam sidang media kunjungan hormat Singapore Energy Market Authority (EMA) pada Jumaat. Ujar beliau lagi, Sarawak mempunyai 4 empangan besar yang dilihat dapat menyumbang kepada masa depan yang baik untuk industri tenaga di negeri ini. 4 empangan itu termasuk di Bakun, Batang Ai, Murum dan Baleh. Prasyarat serta protokol yang tidak mesra dan membebankan penggiat industri sukan atau hiburan perlu diteliti semula. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, isu berhubung protokol penganjuran acara antara perkara yang telah dibincangkan bersama Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh baru-baru ini. Jelasnya protokol yang relevan serta menjaga sensitiviti masyarakat di Sarawak berjaya dilaksanakan dan memberi implikasi positif kepada ekonomi, pelancongan serta pembangunan belia yang proaktif.
Personally, I see we do not put too much of restriction. There are certain things kalau kita nak mengaturkan apa-apa event, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi event companies, event managers kadang-kadang mereka merasa agak tertekan dengan kekangan ataupun prasyarat-prasyarat tertentu yang ditetapkan untuk sesuatu event yang diadakan. Kita ambillah macam event musical, entertainment. When they place so much of restriction, tidak boleh pakaian macam ini. No, I'm not saying that you can sing naked, but then of course entertainers they have got their own attire, cara-cara. But then if you dictate to them how they should be dressed up, tidak boleh pakai tight lah, tidak boleh nampak kaki, tidak boleh dedah ini, dedah itu, then these entertainers will not be willing to come. Who are you? Beliau yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan turut bertukar pandangan dan aspirasi program pembangunan belia Sarawak yang turut melibatkan Kementerian Pusat bersama Hana Yoh ketika melakukan kunjungan hormat di pejabatnya. Antara acara antarabangsa tahunan yang akan kembali dianjurkan di Sarawak tahun ini termasuk Rainforest World Music Festival, Sarawak Jazz Festival, Regatta dan Sarawak Spartan Race yang turut melibatkan ramai belia Sarawak di negeri itu. Pusat Hikmat Nangka dengan kerjasama Yayasan Farley telah melancarkan kempen Book Drive dalam usaha mereka untuk mengumpul 11,000 buku kanak-kanak berbahasa Inggeris bagi yang memerlukan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, sebaik sahaja mencapai jumlah buku tersebut, ia akan diedarkan dan keutamaan akan diberikan kepada mereka yang berada di luar bandar. On behalf of Pusat Khidmat, I would like to thank EG for this great initiative. You see, the idea is why we need books for the children. It's mainly we require people to donate reading books for young children. You know, to cultivate reading habits is you must start it from young. And we must read a lot of English books so that the command of English will be good among our students. That's why these books will be distributed mainly to longhouses, to the kampongs, and also to schools at the rural areas. That's our aim when we have all these books. Tambah ahli Dewan Undangan Negeri Nangka itu lagi, book drive tersebut akan diletakkan di cawangan-cawangan Farley di seluruh Sarawak serta di kawasan tumpuan pengunjung seperti di pusat membeli belah. Setakat ini sebanyak 1,000 buku telah terkumpul iaitu sumbangan daripada pihak Yayasan Farley sendiri sekaligus menyisakan 10,000 lagi buku untuk dikumpul. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran book drive di Sibu pada Jumaat. Utama berehat seketika, sekembali nanti. Dadah bernilai lebih RM2 juta berjaya dirampas. Seterusnya, polis berjaya merampas dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM2 juta dalam beberapa siri serbuan menerusi ops tapis khas yang dijalankan dari 17 hingga 19 Januari lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, operasi yang diterajui Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN itu telah melakukan 201 serbuan dan 385 pemeriksaan di lokasi-lokasi yang disyaki sarang penagih dadah. Dari sepanjang operasi tapis selama 3 hari, sebanyak 201 serbuan dan 385 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negeri Sarawak termasuk di port-port aktif, kawasan PPRT, kawasan perumahan, rumah kedai, perkampungan serta pelbagai lagi tempat yang digunakan untuk aktiviti pengendaraan dan penyalahgunaan dadah. Hasil serbuan dan pemeriksaan tersebut seramai 328 orang telah ditangkap di atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya nombor 52 daripada 316 orang lelaki dan 12 orang perempuan berusia di antara 17 hingga 65 tahun.
Pengulas lanjut Muhammad Azman berkata keseluruhan dadah yang dirampas boleh digunakan oleh 134,427 penagih. Antara dadah yang dirampas ialah serbuk ekstasi iaitu sebanyak 39.8 kg, syabu 240.83 gram, 362 pil ekstasi, ganja 59.20 gram dan 86 biji pil Ermin 5. Tegasnya operasi tersebut akan diteruskan dan diperhebatkan lagi dalam usaha memerangi dadah. Sarawak disasar menjadi pengeluar kenderaan mesra alam yang menggunakan teknologi elektrik dan hidrogen. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex, Syahid Muhammad Hussein setelah melihat agensi di bawah Kerajaan Sarawak termasuk Sentex yang giat melakukan kajian ke atas kenderaan hibrid dari luar negara. Menurut Syed Muhammad Hussein, sekiranya hasrat itu mahu direalisasikan, ia memerlukan pelaburan yang besar dari pelabur dari dalam dan luar negara. Saya lihat kita bergerak laju sekarang ni. Semenanjung dah buat banyak EV, hidrogen tak buat lagi. So Sarawak ni kita dah ada opportunity untuk study hidrogen industri dan sebagainya. Jadi untuk jadi manufacturing kereta ni itu satu industri yang besar lah. Jadi itu mungkin boleh buat dekat Sarawak, tapi kita kena banyak investment. Beliau berkata demikian ketika ditemui TVS di kediamannya pada Khamis. Sementara itu, beliau memaklumkan pihak Sentex kini sedang menguji Kia EV6 untuk mengkaji teknologi yang diguna pakai oleh kenderaan tersebut. Satu daripada uji kaji kita adalah EV car, electric vehicle. Jadi electric vehicle yang kita ada ni Kia, kita dah cuba beberapa jenis kereta lah, bukan saja Kia, kita dah cuba juga BMW EV dan juga Tesla EV. Kita nak tengok battery charging time dia macam mana kan. Selain itu katanya pelajar di bawah Sentex akan diberi pendedahan dan peluang untuk membuat penyelenggaraan terhadap kenderaan yang dilengkapi teknologi serba canggih tersebut. Melihat kepada kenderaan ini yang mana ia berkuasakan tenaga elektrik sepenuhnya, yang mana ia mampu bergerak sejauh 506 km dan mampu dipecut dari 0 hingga 100 km sejam dalam masa 5.2 saat saja. Alangkah bagusnya jika Sarawak mampu menghasilkan kenderaan berteknologi canggih seperti ini, yang mana ia boleh sahaja dipasarkan di pasaran tempatan, malahan antarabangsa juga, yang mana secara tidak langsung ia dapat memberi nilai tambah kepada ekonomi negeri dan juga negara. Saya Regina Lee dan juru kamera Aziz Soleh untuk TVS. Kerajaan Sarawak memperuntukkan Geran Transformasi Luar Bandar RTP lebih RM100,000 bagi melaksanakan projek terbaru di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Meradong. Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berkata projek tersebut termasuk naik taraf Jalan Kebun dan Jalan Sungai di rumah Mary Jawin yang bernilai RM50,000. Menurutnya, kerajaan juga memperuntukkan sebanyak RM90,000 bagi naik taraf perpustakaan sekolah SMK Tonghua. Pada masa sama, beliau juga sedang mengkaji keperluan bagi meningkatkan kemudahan untuk pelajar asrama SMK Bandar Bintango. Usaha tersebut amat penting bagi meningkatkan keselesaan pelajar di asrama sekolah terbabit. Malah jelasnya pelbagai usaha berkaitan juga perlu dilakukan untuk memastikan warga sekolah berkenaan menikmati suasana pengajaran dan pembelajaran yang selesa. Menurut Kuong Hing, kesemua projek yang sedang dilaksanakan di Meradong berjalan lancar dan dijangka memberi impak besar kepada rakyat di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan selepas menghadiri hari terbuka bersama ibu bapa di SMK Bandar Bintango pada Jumaat. Berita utama berhenti rehat sekali lagi. Nantikan selepas ini. Indonesia mahu jalin kerjasama ekonomi dengan Sarawak.
Bagi masyarakat Cina, sambutan perayaan Tahun Baru Cina tidak lengkap tanpa jamuan makan malam besar bersama keluarga yang diadakan pada malam sebelum hari pertama perayaan itu. Menurut kepercayaan kaum Cina, bukan hanya dikatakan membawa tuah, malah tradisi tersebut kaya dengan nilai tersendiri. Untuk perkembangannya, kita bersama Hafizul Muzamir yang kini berada di salah sebuah kediaman keluarga masyarakat Cina di Kuching. Silakan Hafiz. Studio, sambutan malam Tahun Baru Raya Cina pastinya diraikan dengan penuh meriah yang mana masyarakat bangsa Cina akan berkumpul pada malam sambutan Raya Tahun Baru Cina itu untuk meraikan tradisi makan malam besar bersama dengan keluarga mereka. Jadi untuk itu, kini saya berada di rumah keluarga Encik Liu yang mana beliau sudi untuk menjemput saya untuk melihat sendiri suasana meriah makan besar malam Tahun Baru Cina ini. Jadi di sebelah saya ini adalah Encik Liu, ketua keluarga. Jadi Encik Liu, boleh tak kongsikan sedikit mengenai apakah hidangan ataupun sajian yang disajikan sempena dengan malam makan besar Tahun Baru Cina ini? Macam biasalah, ada daging, ada sayur dan ada ikan dan sebagainya. Yang penting bagi tradition Chinese ialah ikan lah, kerana ini bermakna kita tahun depan kita ada kelebihan lah, ada lebih dari segi semua lah. Jadi apakah perkara-perkara yang dilakukan pada malam sambutan Tahun Baru Cina ini? Ya, biasanya kita most important family reunion. Selepas tu kita sembah pada nenek moyang. Kemudian kita kasih angpau kepada orang budak-budak dan orang tua. Ini mengkekalkan tradisi bangsa Cina selama-lamanya itu. Encik Liu, kita tahu yang kalender tahun Cina, masyarakat Cina percaya bahawa kalender masyarakat Cina punya kalender adalah tahun ini adalah zodiak tahun Arnab. Jadi apakah harapan Encik Liu sekeluarga pada tahun Arnab ini? Ya, Arnab to us is signify about prosperity, about harmony, about peace. Dan saya harap keluarga, ahli keluarga semua sehat dan juga mereka akan maju dalam segala yang diusahakan. Dan kita juga harap peace and harmony untuk masyarakat dan negara kita lah. Ya, terima kasih Encik Liu. Jadi penonton, saya bersama dengan jurukamera Ahmad Nasrullah akan bersama-sama dengan keluarga Encik Liu untuk makan besar malam bersama dengan Encik Liu. Jadi kalau anda lihat di sini, ramai satu keluarga Encik Liu ada anak dia, ada menantu, ada cucu juga. Jadi tahun baru disambut sekeluarga makan yisan bersama-sama. Kepada rakan kita yang berbangsa Cina, kita ucapkan Sekian sahaja laporan saya. Saya Hafizul Muzamir dan jurukamera Ahmad Nasrullah untuk TVS. Kembali semula ke studio. Terima kasih Hafiz. Seterusnya, Indonesia menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama erat di antara Kalimantan Timur dan Barat dengan bandar-bandar utama di Sarawak. Menurut Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit, kerjasama itu antara lain meliputi bidang pengangkutan, perniagaan dan pendidikan tinggi. Raden Sigit berkata kerjasama lebih erat antara Sarawak dan Indonesia khususnya Kalimantan amat penting bagi memastikan pertumbuhan ekonomi kedua-dua kawasan itu. Menurutnya terdapat keperluan untuk menjalin kerjasama dari segi pengangkutan bagi mewujudkan hubungannya lebih baik antara Kalimantan dan Sarawak. Raden Sigit menyatakan semasa lawatan ke Sibu tahun lepas, beliau telah berkunjung ke Majlis Perbandaran Sibu MPS, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Sibu SCCCI dan Universiti Teknologi Sarawak UTS. Katanya Bandar Sibu adalah sebuah tempat yang sangat unik dan terdapat banyak ruang yang berpotensi untuk mengadakan kerjasama itu. Pihaknya meneliti untuk mengadakan kerjasama dengan UTS kerana terdapat ramai pelajar berpotensi di Kalimantan. Pada masa ini, terdapat ramai pelajar dari Kalimantan Barat melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Swinburne Sarawak.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Cina di negara ini yang akan menyambut perayaan itu esok. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau menyifatkan perayaan besar itu memberi peluang kepada rakyat untuk menyemai semangat perpaduan dan saling mengenali. Anwar turut memuat naik sebuah video memaparkan kisah seekor arnab putih bernama Mickey yang gagah meneruskan perjalanan untuk terus bernafas walaupun penat yang memungkinkan ia untuk menyerah tetapi menunggu untuk sinar harapan. Video berdurasi 1.14 minit itu turut memberi mesej kepada semua rakyat di Malaysia yang menempuh pelbagai cabaran dan dugaan selama ini yang mencari sinar harapan agar tidak boleh mengalah, sebaliknya bangkit dengan semangat perpaduan. Masyarakat Cina akan menyambut Tahun Baru Cina pada 22 dan 23 Januari ini. Dalam kalender Cina, terdapat 12 binatang mewakili zodiak pada setiap tahun dan untuk tahun ini merupakan giliran arnab. Sebagai itu negara merdeka dan sudah matang dan dewasa, wajar kita perkasakan semua rakyat, semua kaum di negara Malaysia tercinta. Jadi untuk kesempatan ini, marilah kita sama-sama merayakan hari kebesaran masyarakat Cina. Kong Yi Fa Choi, Xin Nian Kuai Le, Xin Nian Hao. Sambutan Tahun Baru Cina seolah-olah tidak lengkap tanpa hidangan Yisang yang menjadi penyeri dalam acara makan besar bersama keluarga tersayang. Malah tidak kurang juga hotel atau resort ternama yang turut menyajikan hidangan wajib Yisang pada harga berpatutan setiap kali perayaan Tahun Baru Cina disambut. Salah seorang chef di sebuah hotel terkemuka di Kuching, Ho Pin Leong, yang mempunyai pengalaman menyediakan masakan Cina selama 20 tahun memberitahu, bahan-bahan yang digunakan dalam penyediaan Yisang sangat mudah kerana ia senang didapati. Campuran hirisan sayur-sayuran seperti lobak merah dan lobak putih, halia, kepingan ikan mentah serta kekacang yang ditumbuk ditambah pula dengan sos plum dan jus limau menjadikannya begitu menyelerakan bagi sesiapa sahaja yang bertuah dapat menikmatinya. Paling utama yang kelainan yang ada kami sendiri buatnya. Sendiri buat tradisional, sendiri buat macam keladi goreng sendiri. Yang ada manis-manis bang bikin sendiri. Berkongsi cerita tentang Yisang, Pin Leong turut memberitahu Yisang disajikan sebagai hidangan pembuka dan dianggap sebagai simbol penyatuan dan pemberian tuah. Bagi masyarakat Cina di negara ini, Yisang adalah antara makanan tradisi yang dilihat sebagai simbol kepada kemewahan, kemakmuran, kekayaan dan kebahagiaan. Selain kemakmuran yang ingin dicapai, masyarakat Cina turut percaya bahawa perkataan Lo Hei dilaungkan dengan harapan ia dapat memberi kesihatan lebih baik kepada seseorang. Untuk setiap tahun keluarga kumpul sekali atau bekerja kumpul sekali untuk bagi Islam untuk lak semua orang. Meskipun terdapat pelbagai jenis pilihan Yisang, menggaul dan memakan Yisang sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan masih lagi diamalkan pada sambutan Tahun Baru Cina setiap tahun. Sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023 yang turut dikenal sebagai Tahun Arnab, pastinya kini ramai yang memperkatakan tentang haiwan peliharaan tersebut. Selain memperkatakan tentang zodiak Arnab, tidak kurang juga yang sering memperkatakan tentang mahu memiliki haiwan peliharaan tersebut yang sering dikaitkan dengan personaliti yang comel dan jinak. Jika benar ada yang ingin memelihara haiwan tersebut, kami telah menyediakan sedikit bingkisan buat anda. Saksikan laporan khas Tahun Arnab yang disediakan wartawan Chin Kaju. Tahun ini merupakan tahun Arnab yang akan disambut oleh masyarakat Cina. Saya sekarang berada di Core Animal di mana Arnab yang luar biasa boleh didapati di sini. Seperti Lionhead Rabbit, Horned Rope Rabbit, Angora Rabbit dan sebagainya. 它们的特征就是它们的毛发和大小啊，它们大小就是这样子的，就是说
看它前面毛茸茸的，很多毛的，前面就是狮子头兔，啊，然后这个小小的就是侏儒兔，我们名字就是它长不大，就侏儒兔，小小的。然后这种就是荷兰垂耳兔，荷兰垂耳兔，它耳朵垂下来，它毛是短，然后我们的安哥拉就是比较大种的它兔子是排名第2，它就是毛发比较长，这样子。还有一种是番西洛了，费斯垂耳，它的特征就是它是垂耳，然后它的颜色会可能2色、3色，它有时它耳朵会垂，有时会上，它会控制它耳朵，就是它。Ramai akan beranggapan bahawa lobak merah merupakan makanan utama arnab. Tetapi sebenarnya, arnab tidak boleh makan terlalu banyak lobak merah. Sebaliknya, makanan pellet adalah pilihan yang lebih ideal untuk kesihatan arnab. Pada masa yang sama, arnab yang berumur kurang daripada 6 bulan tidak boleh diberi makanan sembarangan. 像小兔子1个月到6个月，我们都是给它吃那个料，它的饲料比较好然后它的草就是说它们的那个营养草，地莫地还是阿发发给它吃。然后它们1个月到6个月不可以吃菜和水果类，因为它们会拉大便我们都是时常是6个月以上才给它吃菜这些因为它水分会比较高，它会导致它们拉稀，然后导致它们死亡今天吃不完东西不可以放在那边，我们都可以收掉，不要给它吃隔夜我的隔夜都会导致它拉稀，也会的。 Walaupun arnab terbahagi kepada banyak spesies, tetapi kaedah penternakan arnab adalah sama. Bagi jenis bulu lebih tebal, perlu penjagaan yang lebih rapi, termasuk menggunting bulu dan kuku. 禁忌呢，就是最重要、最注意的，就是不要给狗的声音吓到它们如果太小，这些兔子给狗最怕的禁忌就是狗。 它们的声音一吠它们会导致它惊吓而导致死亡。般兔子的寿命我们都是7、8年7到8年，最长久的就是到12年12年都可以，照顾好的话我们都可以到12年没问题最短的命都是6、7年这样子。 Di samping itu, beliau turut mengingatkan bahawa arnab juga boleh menghidap penyakit kulit dan penjagaan kebersihan kawasan ternakan menjadi salah satu perkara yang perlu ditekankan. 它们出现就是最重要就是皮肤病，你要注意皮肤病，还有它们的饮食这些，不要给它导致它们的拉稀这样子，就是这2种会比较重要。它们的就是没有去清理它。 没有去跟它打理，会导致它皮肤病，还是你带去外面公园跑什么，外面的细菌会感染到它，会都受到它皮肤病。 Walaupun arnab adalah sejenis haiwan peliharaan yang lebih berdikari, ia juga suka ditemani oleh pemiliknya. Beliau berkata, pemilik juga boleh membiarkan arnab lari berkeliaran di ruang besar. Jika tidak, arnab mungkin boleh beremosi. Jika arnab kelaparan, ia akan cuba melakukan sesuatu untuk menarik minat pemiliknya. Laporan khas Chinese New Year dari saya, Chin Kaju, Jolidin Chan dan Juru Kamera Tan Ziyong untuk TBS. Kongsi Fat Choi. Laporan itu tadi mengakhiri utama malam ini. Namun jangan ke mana-mana, selepas ini kami akan bawakan siaran langsung perutusan khas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Di kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Tionghoa di negara ini. Saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum, salam hormat, jumpa lagi.